kita bersama dan sudah pastinya untuk seterusnya kita akan berbicara berkenaan aplikasi MySejahtera yang sememangnya dekat dengan hati kita. Kita selama kita berdepan dengan pandemik COVID-19, ianya bertujuan untuk memberikan pengawasan dan juga pelaporan secara kendiri melalui aplikasi MySejahtera ini. Yang kita risaukan Munawar, takut ada yang dah lupa. Satu lagi, takut ada yang dah uninstall. Ya, betul. Kerana apa? Kebanyakan premis dah tak perlu lagi untuk mengimbas MySejahtera kan. Jadi hari ini kita nak imbas kembali penggunaan MySejahtera kerana apa? Untuk MySejahtera yang baru kini ada pelbagai lagi aplikasi baharu dan juga penambahbaikan untuk anda. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai MySejahtera, aplikasi pelbagai guna, bersama dengan kami secara dalam talian Dr. Fatin Nurhanani, Muhammad Najib, Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan Awam Digital Interim Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, mungkin untuk permulaan ini, Doktor boleh terangkan kepada masyarakat kepentingan untuk kita terus memanfaatkan aplikasi MySejahtera ini sebagai salah satu usaha pendigitalan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Doktor. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya, Munawar dan Syafiqah. Pertama kali ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah menjemput saya untuk program pada pagi ini. Selamat pagi Malaysia. Saya Dr. Fatin Nurhanani daripada Bahagian Kesihatan Awam Digital Interim KKM, dan di sini saya ingin mengambil kesempatan ya untuk berkongsi serba sedikit berkenaan aplikasi MySejahtera dengan versi yang terkini iaitu 2.0.8, di mana kami telah membuat pelbagai penambahbaikan sistem janji temu, terutamanya sistem janji temu dalam aplikasi MySejahtera. So di sini saya ingin katakan di sini ingin saya menekankan bahawa aplikasi MySejahtera masih lagi relevan kerana kami dahulunya sangat sinonim sebagai sebuah aplikasi COVID-19 yang mempunyai ciri seperti check-in dan pengesanan kontak rapat. Tetapi dengan peralihan ke fasa endemik ya, aplikasi MySejahtera sekarang telah ditambah baik dengan pelbagai fungsi dan menjadikan kesihatan awam sebagai objektif utama. So dalam ini ingin saya tekankan beberapa modul kesihatan awam yang telah ditambah dalam aplikasi MySejahtera, seperti modul pengesanan penyakit berjangkit, saringan kesihatan kebangsaan, program imunisasi kebangsaan, ikrar derma organ, dan yang paling terbaru adalah sistem janji temu. Untuk sistem janji temu ini, apa di antara perkhidmatan yang disediakan dan siapa sebenarnya golongan sasar untuk temu janji ini, Doktor? Okey, terima kasih Syafiqah. Sistem janji temu atas talian ini adalah sistem di mana kita dapat memberikan ruang yang fleksibel ya kepada pengguna aplikasi MySejahtera dari segi menjimatkan masa dan juga kos untuk pelanggan ataupun pengguna untuk membuat tempahan janji temu di fasiliti kesihatan primer di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin tidak berapa ramai yang tahulah mengenai sistem janji temu yang telah dilancarkan dan diguna pakai pada 6 September tahun lalu. Pada permulaannya sistem ini telah diguna pakai untuk 3 servis utama, iaitu sistem untuk saringan kesihatan kebangsaan, PKB40, dan juga yang terbaru adalah khidmat berhenti merokok. Tetapi apa yang kami dapat lihat ketika membuat saringan kesihatan kebangsaan ya, sistem janji temu ini telah menjadi medium yang memudahkan lebih daripada 700,000 pelanggan saringan kesihatan untuk membuat tempahan janji temu bagi program inisiatif saringan kesihatan kebangsaan lah. So dengan melihat potensi yang besar dan juga sambutan yang menggalakkan, maka kami telah mengembangkan kepada 5 lagi perkhidmatan yang lain yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Okey, seperti yang doktor nyatakan tadi, melalui sistem janji temu secara digital melalui aplikasi MySejahtera ini memudahkan kedua-dua pihak, antaranya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga komuniti secara keseluruhannya. Jadi tadi doktor dah menyentuh berkenaan senarai perkhidmatan lain yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi perinciannya bagaimana, Doktor? Okey, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita ada 3 servis yang utama lah. Okey, tapi kita ada tambah lagi 5 servis lain, iaitu rawatan pesakit luar, pemeriksaan kesihatan pekerjaan ataupun pengajian, saringan pra-perkahwinan, perkhidmatan perancang keluarga dan juga prosedur seperti rawatan luka dan juga penukaran tiub dan lain-lain jugalah. Bagaimana sebenarnya untuk melakukan temu janji ini dan macam perkhidmatan untuk walk-in pula bagaimana? Apa di antara penyakit-penyakit yang tidak perlu melakukan temu janji, Doktor?
Alright, cara untuk menempah janji temu di aplikasi MySejahtera ini amatlah mudah ya. Dengan hanya beberapa langkah, pengguna boleh mendapatkan janji temu bagi perkhidmatan yang diingini di fasiliti yang dikendaki lah. Okey, so apa yang pengguna perlu buat adalah pengguna pertama sekali diorang kena kemaskini lah. Diorang perlu mengemaskini aplikasi MySejahtera ke versi yang terbaru iaitu 2.0.8. Kalau tak kemaskini memang takkan dapat lah ya Syafiqah. Okey. So setelah dah kemaskini aplikasi MySejahtera, nanti pengguna hanya perlu membuka aplikasi MySejahtera dan pilih fungsi janji temu di halaman utama ya. Selepas itu pilih janji temu untuk diri sendiri ataupun tanggungan. Selepas memilih janji temu tu, kita pilih perkhidmatan yang dikehendakilah antara 8 perkhidmatan yang kita dah cakap tadilah. Okey, dan juga pilih fasiliti kesihatan yang kita inginkan, yang kita ingin hadirilah, dan tarikh yang ingin ditempah dan slot masa. Selepas dah pilih semua tu, sahkan janji temu anda dan anda akan dapat kad janji temu dipaparkan dalam aplikasi MySejahtera. Okey, doktor, berkenaan dengan sistem janji temu ini, adakah kita boleh juga melaksanakan janji temu untuk tanggungan kita seperti anak-anak ataupun ibu bapa juga, doktor? Ya, betul. Boleh sangat. Sebab dalam selepas kita menekan ikon janji temu tu, kita akan nampak ada nama kita dan juga nama tanggungan. Kita boleh memilih antara either nak buat janji temu untuk diri sendiri ataupun tanggungan kita lah. Bagaimana pula dengan janji temu untuk kes-kes kecemasan, doktor? Okey, untuk kes-kes kecemasan, pesakit akan dinilai terlebih dahulu di kaunter triage oleh kaki tangan kesihatan semasa proses pendaftaran, dan jika pesakit didapati termasuk dalam kategori kecemasan, kaki tangan tersebut akan melakukan pendaftaran melalui sistem dan juga maklumat kedatangan pesakit ke fasiliti tersebut. Dan data dan detail pesakit dapat ditangkaplah ke dalam senarai kedatangan harian. Dan juga Syafiqah ada mention just now pasal walk-in. Walk-in. Ya. Okey, so untuk walk-in ni memang kita allow kita boleh membuat pelanggan masih lagi boleh walk-in di mana-mana fasiliti kesihatan primer dan menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat tempahan perkhidmatan yang diperlukan. Dalam situasi ini, mereka hanya perlu menekan butang walk-in. Kalau kita nampak di bawah nama kita tu ada butang walk-in ataupun tanpa janji temu dalam ikon tu ya. Setelah mereka menekan ikon itu, dia akan keluar imbas kod QR code lah. Macam kita dah sinonimkan dengan kod QR. So bila mereka menekan ataupun mengimbas kod QR tu, mereka akan dapat memilih tarikh dan juga slot janji temu yang bersesuaian dengan kehendak. Okey. Okey, seperti yang doktor war-warkan dari awal tadi, sebenarnya banyak kelebihan dan juga manfaat yang kita boleh perolehi melalui sistem janji temu berdasarkan aplikasi MySejahtera ini. Jadi bagaimana pada ketika ini, tahun 2023 ini, sudah pastinya kita beralih kepada pendigitalan. Bagaimana untuk kita meningkatkan lagi usaha ataupun tahap kesedaran masyarakat untuk memanfaatkan sepenuhnya aplikasi MySejahtera ini, doktor? Okey, di sini ingin saya memetik data statistik. Berdasarkan data statistik daripada artikel MC pada tahun 2021, kadar penggunaan telefon pintar dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat daripada 74% kepada 91%. Ini bermakna literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat dengan mendadak sekali terutama sekali sepanjang pandemik COVID-19 lah. So terbuktilah bahawa rakyat Malaysia amat cakna dan bersedia akan kelebihan menggunakan platform-platform digital yang seperti urusan perbankan, urusan jual beli serta urusan perkhidmatan kesihatan. So oleh yang demikian, dengan strategi yang lebih menyeluruh promosi digital yang berterusan dan bersasar mampu meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan kesihatan yang dapat dilaksanakan melalui sistem pendigitalan, khususnya membuat janji temu dalam talian sebelum pesakit ataupun pelanggan menghadiri ke sesi konsultasi ataupun rawatan. Ini adalah kerana unjuran data yang kami dapat lihat sebenarnya
mampu membuktikan bahawa terdapat banyak kelebihan bukan sahaja kepada pihak pemberi perkhidmatan, malahan kepada pengguna juga, seperti mengurangkan kesesakan di fasiliti kesihatan dan juga masa menunggu untuk pesakit mendapatkan rawatan. Bagaimana kita nak mengetahui lokasi fasiliti untuk sistem temu janji ini, Doktor? Okey, setakat ini lokasi-lokasi fasiliti yang kami telah lancarkan untuk sistem janji temu adalah di bawah semua klinik kesihatan primer di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi anda hanya perlu mencari fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda punya tempat kediaman lah. Kalau kita boleh lihat di aplikasi MySejahtera ni, Allah lama kita tak melihat. Rupanya ada macam-macam kat dalam MySejahtera sekarang. Dan kalau kita melihat di bawah ni adanya health record. Mungkin doktor boleh berikan perincian mengenai health record ini. Bagaimana sebenarnya rekod ini disimpan di dalam aplikasi kita? Okey, alright. Berkenaan dengan pendigitalan saringan kesihatan ini, kami melancarkan bersempena sambutan Bulan Saringan Kesihatan. Di mana Bulan Saringan Kesihatan ini dianjurkan pada setiap tahun pada bulan Julai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So, kami dapat melihat saringan kesihatan di Malaysia masih lagi berada di peringkat yang tidak memuaskan. Masih ramai dalam populasi kita yang masih belum mengenal pasti risiko penyakit tidak berjangkit kerana tidak pernah melakukan saringan kesihatan. Dan akhirnya bila mereka datang ke fasiliti kesihatan sudah terlambatlah. So apa yang kita patut buat adalah kita sepatutnya mencegah lebih awal dan ini akan dapat dilaksanakan sekiranya saringan kesihatan dilakukan secara berkala. Macam saya mention awal tadi macam saya sebutkan awal tadi, lebih 700,000 pengguna aplikasi MySejahtera dapat membuat tempahan janji temu dan sekaligus meningkatkanlah sambutan untuk saringan kesihatan. Okey, kita harapkan jumlah ataupun angka tersebut akan terus meningkat khususnya dalam tahun 2023 ini untuk kita memanfaatkan aplikasi MySejahtera ini. Okey, doktor, dalam ruangan yang ada ini doktor, mungkin doktor boleh memberikan penekanan sekali lagi sebab kalau kita bercakap berkenaan aplikasi MySejahtera, masyarakat semestinya mengetahui berkenaan virus COVID-19, pandemik COVID-19 semata-mata, tapi mungkin doktor boleh memberikan penekanan sekali lagi perkhidmatan-perkhidmatan di bawah aplikasi MySejahtera ini, doktor. Okey, di sini ingin saya tekankanlah sekali lagi bahawa MySejahtera masih lagi relevan dengan adanya kami sudah siap sedia sekiranya kita mengalami gelombang COVID-19 yang seterusnya lah. Okey, dengan kita ada mendengar spekulasi bahawa penggemara daripada China akan datang ke Malaysia tidak lama lagi. So kami telah siap siaga untuk menangani situasi-situasi di mana peningkatan kes COVID-19 dijangkakanlah akan berlaku. So di sini ingin saya tekankan bahawa kita kenalah kita perlu melakukan TRIS iaitu test, report, isolate, inform dan juga seek. Okey. So bila kita mengamalkan TRIS ini, kita dapat juga mengurangkan dan juga sekaligus dapat mengawal peningkat kes daripada meningkatlah dengan secara mendadak. Okay. Jadi tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama mengekang penularan COVID-19 ini dan juga jangan lupa untuk mengambil suntikan booster kepada mereka yang memerlukan. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fatin Nurhanani, Muhammad Najib, Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan Awam Digital Interim Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Baik, itu antara pemahaman kita lah yang paling penting usaha memanfaatkan aplikasi MySejahtera. Yang paling penting Menawar kena update. Kalau tak nanti memang tak keluar appointment tu. Jadi kena kemas kini. Jadi seperti yang doktor terangkan tadi, sebenarnya bukan setakat informasi berkenaan virus COVID-19 saja kita boleh ketahui melalui aplikasi MySejahtera ini, tapi sebenarnya banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan lain. Anda boleh manfaatkan sistem janji temu di fasiliti kesihatan awam melalui aplikasi MySejahtera saja. Di hujung jari
di hujung jari. Yang paling penting ketiga-tiga slot kita menekankan mengenai berhenti merokok. Sebab kalau kita lihat di appointment ni, yang pertama sekali di atas adalah quit smoking service. Maksudnya memang itulah keutamaannya untuk elak kanser kolateral tadi dan juga untuk stroke. Jadi berhentilah merokok. Sangat penting Syafiqah untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat dan juga seimbang. Khususnya ini boleh kita jadikan sebagai azam tahun baru kita untuk kita menjadi individu yang lebih sihat, khususnya dalam kita menepani pelbagai cabaran penyakit semasa ini. Alhamdulillah. InsyaAllah.